Assalamualaikum, nama saya Fatina Alia binti Ibrahim dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya merupakan pelajar tahun 3 dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian. Jadi dalam video ini saya akan menerangkan tentang maksud IPM ataupun Integrated Pest Management. IPM iaitu kawalan perosak bersepadu adalah satu kaedah kawalan makhluk perosak dengan menggabungkan kaedah kawalan secara kimia dan kaedah kawalan secara biologi. Terdapat 6 cara kawalan secara IPM, iaitu yang pertama, cara cultural, yang kedua, cara biological, yang ketiga, cara kimia, yang keempat, cara mekanikal, yang kelima, cara fizikal, dan yang keenam, cara perundangan. Cara cultural adalah dengan menjalankan amalan pertanian baik dan mengubah suai cara-cara pengamalan teknologi supaya tanaman lebih subur dan sihat. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan cara biological. Cara biological adalah menggunakan musuh semula jadi perosak seperti pembangsa, parasit dan juga patogen. Cara yang ketiga adalah cara kimia. Kawalan kimia adalah menggunakan sebatian-sebatian kimia untuk membunuh, mengurang, menghalang dan menjauhi perosak tanaman. Cara yang keempat adalah cara mekanikal. Kaedah ini adalah mengawal perosak dengan menggunakan alatan untuk menghalang, membunuh dan menjauhinya. Antara kaedah mekanikal adalah seperti memasang padak keliling kebun, parit ladang, plastik hitam, plastik silver shine, berbungkus dengan kertas dan sebagainya. Kaedah ini adalah sangat murah dan praktikal. Yang kelima adalah cara fizikal. Cara fizikal adalah kawalan menggunakan haba, suhu, cuaca, air, api, tenaga dan juga bunyi yang mampu menghalang, membunuh atau menyahkan perosak. Cara yang terakhir adalah dengan cara perundangan ataupun regulatory. Cara perundangan ialah dengan menghalang kemasukan perosak ke dalam negara ini melalui akta kuarantin ataupun regulatory. So anak pokok makcik ambil kat mana mula? Anak pokok tu makcik ambil kat mana? Makcik beli dekat kawan-kawan. Mula beli kat kawan-kawan. Lepas tu tanah sikit-sikit daripada keratan lah. Pokok tu ada masalah apa je? Masalah dia memang banyak. Kena rajin. Masalah pertama itu banner itu. Banner putih. Warna putih. Pegang tak ada? Banner putih kata. Banner putih yang itu akan buatkan pokok jadi terbantut, akar jadi akar jadi reput. Lepas tu kena gunakan tanah mesti nak cakap tanah 6 dalam 1. 6 dalam 1 kena buat campuran. Dia memerlukan tanah poros lah kena air tanah yang tidak menakung air. RJ ni dia nak tanah yang tak menakung air. Kalau kita tanam tanah biasa yang keras ni dia hidup-hidup tapi dia tak akan berbunga. Bunga tak cantik. Bunga tak cantik. Kena campurkan campuran tanah tu, tanah 6 dalam 1 ataupun macam ni aja tulis tanah sawit plus tanah plus
sekam, campur apa itu kokopit ataupun sabun. Bajuhan dia kena baju. Makcik ada masalah siput tak? Masalah siput tak ada. Tak ada pula masalah siput. Tanam dia. Okey, mula-mula keratan tu dikerak pendek. Siapkan tanah lah, medium tanah kan. Medium tanah, masuk medium tanah dalam pasu. Yang makcik tu cakap yang 3, yang 6 dalam 1 apa semua tu tadi tu kan. Ada tiap bancur masuk dalam pasu. Lepas tu keratan dikerak pendek-pendek. Pendek-pendek dalam 2 inci. 2 inci mana? 2 inci sini 2 inci ni. 2 inci. 2 inci. 2 inci. Kan? Lepas tu dicocok. Cocok dia rapat-rapat, jangan rapat sangat lah kayaknya. Kalau nak rimbun rapatlah sikit, kalau tak nak rimbun jarang-jarang pun tak apa, tapi cantik lah rimbun. Rapat-rapat. Lepas tu basahkan tanah tu dengan air. Dah. Dan lepas tu itu diletak dekat matahari. Kalau dulu orang kata tak payah kan, lepas tu letak teduhan, sekarang tak, letak terus matahari terus. Sebab pokok ni kuat matahari kan? Kuat matahari. Lepas tu kalau tunas dah tumbuh, tunas dah tumbuh, okey. Sembur dengan dengan cuka kayu 1 kali seminggu. Racun kayu tu untuk apa? Kayu tu untuk cegah untuk cepat besar, untuk macam-macam lah dia, untuk serangga juga. Cuka kayu. Cuka kayu tu lah yang paling murah lah. Yang mahal tu extract tu memang mahal sikit. Extract tu kena bancur kan? Kena bancur, tapi dia memang cuka kayu pun kena bancur juga Lia. Tak pernah guna. Lepas tu tabur baja subur ke, baja kopi ke, bantaikan seminggu sekali. Kira kalau tunas dah tumbuh terus boleh letak baja. Terus boleh letak baja. Lepas tu buatlah seminggu sekali kan. Sampailah dia naik tu memang minggu seminggu, racun memang tiap-tiap minggu. Racun tiap-tiap minggu, seminggu sekali. IPM adalah sangat penting untuk penjagaan tanaman dan kawalan makhluk perosak. IPM sangatlah membantu para petani dalam menguruskan tanaman mereka serta membantu mengurangkan risiko terkena jangkitan ataupun serangan daripada makhluk perosak. Saya berharap video ini dapat memberi ilmu yang berkualiti tentang IPM dan juga cara penanaman dan pengawalan pokok Rose Japon.